Hai semua, Assalamualaikum. Bersama saya Dr. Wani pada hari ini dan kita akan sembang apa 5 perkara yang mak ayah boleh lakukan untuk bantu pembelajaran anak di rumah. Benda pertama yang kita boleh lakukan ialah untuk kaitkan apa yang anak belajar dalam subjek-subjek sekolah dengan situasi ataupun fenomena yang berlaku di rumah. Okey, contohnya macam ni. Baru-baru ni saya ada beli satu kotak permainan yang ala-ala Jenga tu dan harganya agak murah lah, RM5. Jadi bila kita buka kotak tu, rupa-rupanya kayu-kayu yang digunakan tu tak sesuai untuk nak main Jenga sebab permukaan dia kasar, tak semua permukaan dilicinkan dan di-shellac dengan baik. Jadi, saya mengambil peluang tersebut untuk sembang dengan anak tentang konsep geseran. Kerana permukaan yang kasar akan menghasilkan geseran yang tinggi, jadi kita tak boleh nak main dengan gembira. So, nampak tak ada satu peluang pembelajaran dalam setiap perkara yang berlaku di rumah. Kemudian anak saya ambil pula kayu tu, dia letak, cuba letak step on top of the other. Dan memang kayu tu dia tak jatuh. Dia tak slide ke bawah. So bila tanya, kenapa kayu tu tak slide ke bawah? Jadi dia berkata, oh sebab permukaan dia kasar. So kalau permukaan kasar, kenapa dia tak slide ke bawah? Sebab ada geseran. Yang kedua yang mak ayah boleh lakukan di rumah ialah untuk rajin-rajin bercerita dengan anak. Especially kalau kita nak mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan konsep. Saya bagi satu contoh yang paling simple kalau kita nak mengajar konsep tambah untuk anak-anak yang kecil. Ataupun kalau yang darjah 1, darjah 2, dia mungkin dah belajar kalau 5 tambah X dapat 10. So, X tu berapa? Isikan tempat kosong tu kan, how much is the missing value tu. So, salah satu cara yang bagus untuk kita nak ajarkan konsep pada anak ialah dengan menggunakan cerita. So, kita bolehlah reka-reka cerita yang menarik minat kanak-kanak. Contohnya macam ni. Okay, satu hari, Malik pergi kedai. Lepas tu, Malik nampaklah bola sepak yang Malik memang dari dulu lagi Malik nak beli. Lepas tu, Malik cek dalam poket. Oh, ada RM5. Lepas tu, Malik tengok dekat harga bola tu. Alamak, harga dia RM15. So, sekarang Malik ada RM5. Harga bola tu RM15. Cukup ke tak cukup? Okey, tak cukup. So sekarang ni Malik nak kena minta lagi berapa ringgit dekat Abi supaya Malik boleh beli bola tu. So nampak tak? Dia kena fikir 5 tambah berapa dapat 15. Tapi bila kita buat dalam bentuk penceritaan, dia boleh imagine. Dan bila dia boleh imagine, dia lebih mudah untuk nak faham konsep of the missing value. Perkara yang ketiga yang mak ayah boleh lakukan ialah untuk duduk bersama anak, main quiz, battle between mak ayah dan anak. Dan dalam permainan kuis ni, kita jangan cedok soalan daripada internet, kita jangan cedok daripada orang lain. Tetapi, kita letakkan syarat, soalan kuis tu mestilah dihasilkan sendiri oleh mak ayah dan juga oleh anak-anak tu sendiri. Jadi masing-masing buat soalan. Dan kita boleh buat tema lah, apa-apa tema kuis tu, sama ada tema general knowledge ataupun tema yang spesifik. So, macam mana perkara ni boleh membantu pembelajaran anak ialah, kita kena ingat bila kita nak buat soalan, kita mesti dah kena ada fakta. Dan fakta tu mestilah sesuatu yang kita faham. Jadi apabila anak, dia kena buat soalan, dia akan korek balik dalam memori dalam otak dia, apa maklumat dia yang dia ada, apa fakta yang dia tahu dan dia kena buat soalan. Jadi ini akan membantu anak in terms of recall process dan dia menggunakan ilmu yang dia ada, yang dia pernah belajar sebelum ni. Okey, seterusnya apa yang mak ayah boleh lakukan ialah, katakanlah kalau ada anak ramai, anak yang lebih kecil boleh bertanyakan soalan tentang apa-apa subjek lah yang dia tak faham. Jadi mak ayah boleh gunakan peluang ini untuk minta abang-abang atau kakak-kakak yang lebih tua sikit ni untuk tolong explain kepada adik apa yang adik tu tak faham. Macam mana perkara ini membantu anak ialah apabila dia perlu mengajarkan adik dia ataupun mengajarkan orang lain, dia kena korek balik dalam otak dia apa benda yang dia dah pernah belajar sebelum ni. Lepas tu dia kena tapis, saring, apa maklumat yang relevan. Lepas tu macam mana nak cerita ke adik dia ni dengan cara yang adik dia faham. Jadi, untuk kalau dia nak tolong adik dia, mestilah dia yang kena faham dulu. Dan apabila dia telah berjaya membantu adik dia, dia akan membina keyakinan terhadap ilmu yang dia ada. Yang kelima dan yang tak kurang pentingnya ialah mak ayah kena bagi anak bermain secara bebas dengan lebih banyak lagi dan mengurangkan tempoh anak bermain menggunakan gadget. Jadi, main ni adalah satu tabiat kanak-kanak yang tidak sia-sia. Kanak-kanak bermain dan pada masa dia bermain tu dia belajar sangat banyak benda. Dan salah satu perkara yang anak belajar ketika bermain ialah mencari penyelesaian, problem solving. Dan problem solving ni kadang-kadang menggunakan konsep matematik, kadang-kadang perlu menggunakan sains. Bermain secara bebas tanpa gadget ni lebih banyak manfaat dia.
Contohnya, dia membina kekuatan tubuh badan, dia membina ketajaman akal, dia membina mahiran berunding. Kalau bergaduh, adik-beradik bergaduh nak itu, nak ini, macam mana nak berunding? How do you get to a common point yang you can agree with? Jadi apabila anak-anak bermain, dia ada masalah, dia kena selesaikan, anak-anak akan menggunakan ilmu pengetahuan yang dia ada ni untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sebenar. Semua aktiviti yang mak ayah buat ni, objektif yang paling besar ialah untuk kita nak memberi peluang kepada anak ni untuk memaknakan apa yang dia belajar. Kerana manusia, everything that we do, we have to find meaning behind what we do. Kalau sesuatu tu dia belajar dan dia rasa benda ni tak ada makna dalam hidup dia, jadi dia agak kurang bermotivasi untuk belajar. Katakanlah anak tu dia kata bila dia dah besar, dia nak buka kedai kek, dia nak jual cupcakes and muffins and all the good stuff. So bagi seseorang yang nak jual kuih pun, matematik adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan. Jadi apabila anak tu dia nampak apa perkaitan matematik dalam hidup dia, apa makna dia belajar matematik tu dan macam mana matematik tu digunakan dalam kehidupan, dia akan lebih memotivasi untuk belajar matematik dan dia tak merasakan itu adalah perkara yang sia-sia. Dan sebagai tambahan kepada yang 5 itu, jika ada peluang, jika rumah anda mempunyai kawasan laman ataupun ada balkoni ataupun paling common semua rumah mesti ada tingkap. Jadi gunakan peluang ini untuk ajak anak dan lihat keluar. Walaupun dalam tempoh PKP kita terpaksa berkurung di dalam rumah, kita masih lagi boleh menggunakan mata dan melihat keluar supaya anak boleh belajar ayat-ayat Allah, boleh belajar kehebatan pencipta di sebalik betapa besarnya alam di sekelilingnya. So dalam kita nak mengejar anak faham tu, faham ni, belajar itu, belajar ini, janganlah kita lupa juga anak perlu belajar, perlu kenal dan perlu faham Allah itu siapa dan bagaimana besarnya kekuasaan Allah. Sebenarnya aktiviti-aktiviti yang kita cerita tadi adalah aktiviti-aktiviti yang santai, yang fun, yang memang boleh berlaku di rumah. Kita tak perlu berkerjaya sebagai seorang guru untuk membolehkan kita mengajar anak melalui cara-cara yang kita dah sembang tadi. Dan lebih banyak aktiviti anak buat, lebih banyak pengalaman yang dia dapat, lebih banyak sel-sel otak dia berhubung. Dan apabila sel otak anak berhubung, anak akan lebih mudah untuk faham apa yang dia belajar dan dia akan lebih mudah untuk membina perkaitan antara satu konsep dengan satu konsep yang lain. Sebab kita sedia maklum, ilmu ni, knowledge is connected. Ilmu ni dia berhubung satu dengan satu yang lain. Chemistry, physics, biology, semua tu ada perhubungan, ada perkaitan. Jadi, untuk anak, membina perkaitan tu dengan cekap, otak dia perlu ada jaringan yang banyak, yang meluas. So, bagi anak main, sembang dengan anak, get involved with the children's activities at home, supaya apabila sel-sel otak anak berhubung, anak akan lebih mudah untuk melalui proses pembelajaran. So, learning is not just at school, learning happens all the time, everywhere, and learning can take place at home with your help. Jika anda rasa video ini bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk klik like dan share supaya kawan-kawan yang lain juga akan mendapat manfaat yang sama. Terima kasih, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.